Okey, sedang menerima ilmu yang baik. Buruk, salah betul dia. Puasa ganti bagi orang dah mati, bolehkah? Puasa ganti bagi orang dah mati. Yang saya sebutkan tadi, puasa ni termasuk perkara yang tak ada niabah. Betul tak kan? Tak ada niabah. Oleh kerana tu, orang dah meninggal, kita tak boleh ganti puasa dia. Habis nak tolong dia macam mana? Bagi sedekah duit dekat masjid, niatkan bagi si mati. Dan doakan dia. Habis cerita. Itu je cara dia. Bagi dia pahala tambahan untuk dia selamat daripada kesilapan dia dekat dunia dulu. Kerana dia mungkin tidak berpuasa dan ataupun puasa yang yuk. Yang kelima, tudung besar versus tudung biasa versus tudung labuh. Mana yang terbaik? Burdah yang terbaik. Okay. Maka jawapannya yang pertama sekali, tudung yang paling baik adalah tudung yang Nabi pernah nampak. Itu jawapan saya. Agak-agak tudung anda ni Nabi pernah nampak. Okey. Tudung yang terbaik yang menepati piawaian Nabi. Bagaimanakah piawaian Nabi? Tudung zaman sahabat, zaman Nabi lah. Macam mana nak tahu tudung zaman Nabi tu? Tengoklah dekat tempat-tempat orang Islam dan Nabi duduk sampai hari ini. Sebab dia turun-temurun, tudung itu diturun sekarang. Oh sudah Ustaz. Kat mana nak tengok tu? Makkah wal Madinah. Makkah wal Madinah. Macam mana tudung dia keluar? Masya-Allah. Pakai kat UK ni tak boleh besok kan? Tak boleh dah besok kan? Okey. Sejadinya kalau tak datangnya saya jawapan ni, itulah bagi saya maknanya jawapan yang patut saya beri. Tetapi nak wajibkan? Tidak nak wajib. Anda tanya yang terbaik kan? Yang terbaik maknanya lagi labuh, bukan lagi labuh, lagi tebalnya, lagi elok, lagi menjaga agar tidak ternampak aurat, itulah yang terbaik. Mungkin dia labuh tapi dia nipis, kena tiup angin membentuk tubuh, dia tak baik. Betul tak? Mungkin dia biasa tapi dia cukup syaratnya, dia tebalnya okey, warnanya okey, maka dia sudah menjadi baik. Habis itu. Jadi kesimpulan dia, yang menyempurnakan penutupan aurat dalam semua keadaan. Dalam pada masa yang sama, dia tidak membawa mudarat kepada pemakai. Contohnya dekat negara barat ni, katalah anda pakai yang agak ekstrim sikit bentuknya, akan menyebabkan anda tendang kepada bahaya. Jangan pakai yang ekstrim punya bentuk. Okey? Itu dia. Habis. Itu pada soalan pertama. Soalan yang seterusnya, saya biasa melihat orang-orang Arab melakukan solat sunat selepas subuh kerana terlambat berjemaah. Saya mendengar bahawa tiada solat sunat selepas asar dan subuh. Adakah itu hanya merujuk kepada rawatib atau semua solat sunat seperti sunat hajat? Jawapan saya boleh takwilkan, memang tak ada solat sunat selepas subuh. Tapi pernah berlaku di zaman Nabi, seorang sahabat dia solat selepas subuh. Maka Nabi pun dia berdaya solat, Nabi tanya, tak ada solat sunat selepas subuh? Dia kata, saya solat qada witir. Faham? Maka Nabi pun takrir, boleh buat. Jadi solat witir adalah solat sunat yang terbaik dalam Islam. Faham? Saya tanya sekali lagi, apa solat sunat yang terbaik di dalam Islam bukan bulan Ramadan? Witir depannya. Okay? So, boleh tak kita qada solat sunat yang kita biasa lakukan? Boleh. Tadi itu dalil dia. Okay? Dan mungkin orang ini, dia bukan solat sunat ni. Dia bukan solat sunat rawatib. No. Dia solat qada witir. Okey? Ataupun dia solat witir. Maka hukumnya boleh. Yang kedua, bilakah yang dimaksudkan dengan selepas subuh? Selepas asar sampai zuhur kan? Selepas subuh dan asar tu maksud dia selepas solat fardu subuh.
dan selepas solat fardu asar. Habis. Adakah duha selepas subuh? Sudah tentulah. Terdapat pelbagai pendapat dalam melaksanakan ibadah. Contoh, menggabungkan puasa 6 dengan puasa qada. Bagaimanakah nak memilih pendapat yang betul dalam bab puasa qada, gabung puasa 6 dan puasa qada? Jawapan dia ada homework sikit. Buka website saya, cari dalam jawapan dia. Itu homework dia. Okey, jawapan dia ada, saya buat hujah-hujah buat dalil-dalilnya, boleh baca dengan bahasa yang mudah. Mana apakah pandangan saya secara sedikit analisis, boleh gabung ke tak boleh gabung, ataupun bagaimana. Yang keseluruhnya makmum tak sempat baca Fatihah dan lain-lain. Makmum tak sempat baca Fatihah dan lain-lain. Kalau makmum masbuk tak ada masalah, dia memang tak diperlukan membaca Fatihah. Dia kena ikut imam sebagaimana Nabi suruh. Ikut imam di mana imam berada. Ada pun makmum muafiq yang takbiratul ihram bersama-sama dengan imam, tiba-tiba dia baca lambat sangat ataupun imam baca cepat sangat, maka dia tak sempat membaca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah adalah termasuk dalam perkara yang mesti dibuat wajib. Maka kalau tak baca, maka tak sahlah solat. Maka oleh kerana itu anda kena bacalah, dan jangan tertinggal 2 rukun. Itu sahaja. 2 rukun besar. Kerana Nabi kata. Kerana Nabi kata, dan mazhab Hanafi mengambil kata-kata banyak dalil dia. Sampaikan mazhab Hanafi menganggap ada 5 solat fardu, ada 1 solat wajib. Sebab mazhab Hanafi membezakan wajib dengan fardu. Yang fardu ni adalah perkara yang disabitkan dengan dalil qat'i daripada Quran. Adapun yang wajib disabitkan dengan dalil zanni ataupun hadis-hadis yang bersifat ahad dan seumpamanya. Maka itu pandangan dia. Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal kata, mana-mana lelaki dan perempuan yang tidak menunaikan solat witir adalah lelaki dan perempuan yang jahat. Ramai orang banyak lelaki jahat, Orang Ramadan yang tak jahat. Ramadan solat witir. Solat witir yang paling minimum dalam mazhab Asy-Syafi'i 1 rakaat. Itu bagi orang yang dah nak masuk waktu subuh, dia bolehlah 1 rakaat. Boleh dibuat secara duduk, dapat separuh pahala solat witir secara berdiri, kata Nabi. Nisful qa'id, qa'id. Salatul qa'id, nisful qa'id. Pahala seorang solat duduk separuh daripada orang solat berdiri. Jadi bolehlah. Malas sangat duduk pun tak apa. Nanti wuduk kena ambil lah. Bagaimana pula dengan nama bagi orang yang baru masuk Islam? Adakah kena tukar, kena melambangkan syiar Islam? Contoh dia, nama dia Lim Kit Siang, contohnya. Sekarang Lim Guan Eng lah, Lim Kit Siang lah kan. Lim Guan Eng perlu tak ditukar nama? Dari sudut hukum dia tak perlu tukar nama. Macam nama para sahabat sebelum dia masuk Islam. Kecuali nama itu ada maksud-maksud yang kufur dan syirik, dia kena tukar. Ataupun maksud dia tak elok, bahawa kita tahu lah kena tukar. Tapi kalau tak ada apa-apa makna, boleh diteruskan dengan nama tersebut. Tidak ada masalah. Adakah nama nak melambangkan syiar Islam itu kalau dia nak tukar, digalakkan untuk memakai nama-nama yang Allah suka, seperti Abdullah, seperti Hammam, Humam, dan seumpamanya, Harith dan seumpamanya. Baik, yang keseluruhnya untuk muslimat, boleh ke meletakkan gambar dalam blog nampak muka yang tengah buat macam ni? Nampak saya tengok. Tapi tak masalah, saya yang nampak. Hukum tu tak ada apa-apa. Boleh ke meletakkan gambar dalam blog nampak muka walaupun gambar tak besar? Walaupun tak besar, tapi kalau ada orang nak sihir, boleh. Okey.